Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza atau kama qal." Hadis sahih rawahul Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ada dua golongan di kalangan ahli neraka yang aku tak pernah tengok pun dua golongan ni sepanjang hidup aku. Dalam hadis ni nak cerita tentang pengalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi ditunjukkan oleh Allah taala tentang syurga, tentang neraka dan bagaimana penghuni-penghuni yang ada dalam tu. Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi yang jadi penghuni syurga tu macam mana sifat dia. Tuhan tunjukkan kepada Nabi yang menjadi penghuni api neraka tu macam mana sifat dia. Nabi kata dalam banyak-banyak penghuni api neraka ni, Nabi kata ada dua golongan yang aku tak pernah tengok pun mereka ni sepanjang umur aku. Nabi kata golongan yang pertama yang duk kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang duk kena bedai oleh malaikat yang duduk dalam api neraka, iaitu qaumun, satu kaum ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Satu kaum yang pada depa ni duk pegang cemeti, duk pegang pemukui. Yang cemeti itu macam ekor lembu, Nabi kata. Dia duduk dalam satu kaum, dia duduk ramai-ramai tentu, dia duduk pegang cemeti. Dan cemeti itu Nabi kata yadribuna bihan nas. Dia guna cemeti itu, dia guna pemukul itu untuk dia nak pukul manusia yang ada di hadapan mereka. Tamsil ataupun perumpamaan yang ditunjukkan kepada Nabi SAW ini adalah golongan-golongan yang diberikan kepada mereka itu jawatan dan kekuasaan. Mereka guna jawatan dan kekuasaan itu demi kepentingan nafsu serakah mereka.
Yang mana orang yang tak mau ikut apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka hasratkan, orang-orang ni nanti akan dizalimi oleh mereka. Pasal mereka ada kuasa. Mereka ada jawatan, mereka ada pangkat, mereka guna jawatan tu, mereka guna pangkat tu untuk mereka nak zalimi orang yang berada di bawah dia. Satu golongan ni, Nabi kata apa? Ditunjukkan kepada aku, mereka adalah ahli neraka. Wal'ayazubillahi min zalik. Manakala golongan yang kedua, Nabi kata wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Nabi kata golongan yang kedua pula, golongan perempuan yang begitu ramai ditunjukkan kepada Nabi SAW. Yang depa ni, Nabi kata kasiyat, depa ni berpakaian ariyatun, tetapi sayangnya pakaian depa tu nampak macam duk telanjang. Dia ada dua makna. Nombor satu, mereka duk pakai baju, mereka duk pakai seluar, mereka duk ada pakaian mereka, pakaian yang ketat yang menunjukkan bentuk tubuh badan mereka. Itu satu. Yang kedua pula, yang kata ariyat, yang kata bertelanjang ni apa? Baju ada dekat mereka, tahu apa nak cukup kain. Mereka pakai baju dah, baju ketat, lepas tu baju tu pula singkat yang menunjukkan aurat. Bukan tekat tu saja. Nabi kata mumilat. Mereka ni duk lenggang-lenggok sambil duk berjalan. Maknanya, mereka nak tarik perhatian orang supaya tengok mereka. Ma'ilat. Dan bukan tekat lenggang-lenggok, tetapi ma'ilat. Ma'ilat ni makna dia apa? Makna dia, mereka ni duk berjalan menghayun-hayunkan badan mereka. Untuk mereka nak tarik perhatian orang, tuan-tuan. Hadis ni, walaupun Nabi cerita macam tu, tapi depan mata kita duk berlaku. Sama ada duk berlaku secara real, secara live di hadapan kita, kita nampak dengan mata kita. Yang kedua, berlaku di dalam alam maya. Tuan-tuan tahu dengan istilah sekarang ni, dia kata apa? TikTok ke apa? TikTok ni apa? Dia buat satu rakaman tu, dalam tu dia duk menari apa semua. Yang banyak duk buat kerja macam ni adalah orang perempuan. Cuba Ustaz Luqman duk view tak ada. Duk buat duk menari lenggang-lenggok, duk tonggek tang tu tonggek tang ni, view tak ada terus, mungkin kena ban terus. Tapi hak duk buat perangai ni siapa? Anak-anak muda, iaitu di kalangan wanita. Yang mereka ni sayangnya adalah di kalangan orang Islam. Dan tengok, kalau kita ada jenis Facebook ke ada apa, tuan-tuan cuba tengok dalam tu. Dia keluar mic ni, yang tu punya cerita Allah. Dan macam mana lagi sifat mereka? Nabi kata, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Nabi kata jenis mereka ni pula, rambut mereka tu mereka tunjukkan kepada orang, mereka tak tutup aurat, lepas tu mereka buat sanggui pula. Yang sanggui itu seperti bukhtil ma'ilah, seperti mana bonggoi-bonggoi unta yang sengit, Nabi kata. Kalau mereka bertudung pun, sanggui itu lebih tinggi daripada hak tudung mereka. Kata, macam mana jenis golongan macam ni? Saya baca ni bukan nak tuduh siapa-siapa, bukan nak tuding jari siapa-siapa, tapi benda ni Nabi sebut 1400 tahun yang lalu, tetapi sayangnya hari ini berlaku. Kadang-kadang berlaku tu di kalangan kita, di kalangan umat Islam sendiri. Dia buh sanggui atas kepala tu, tuan-tuan boleh tengok dia ikat sanggui tu. Pamerkan kepada orang satu. Yang kedua dah bubuh sanggui bagus punya, lapik tudung pula selapis. Sampai kita tengok, dia naik macam roket punya bagang. Tuan-tuan tengok apa Nabi kata. Nabi kata la yadkhulnal jannah. Nabi kata dua golongan ni, Nabi kata tidak akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam syurga. Wal'ayazubillah. Wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Nabi kata mereka ni bukan tak masuk dalam syurga, malah mereka tidak akan diberikan untuk nak bau syurga tu sendiri. Yang bau syurga tu Nabi kata la yujadu min masirati kadha wa kadha. Kita duduk 500 tahun perjalanan pun
Bau syurga tu dah boleh sampai dekat kita. Tetapi golongan ini tidak diberi Allah Ta'ala bau syurga itu. Bila mereka tak bau syurga, maknanya mereka tidak di kalangan ahli syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat dua golongan ni dua ada di sekeliling kita. Bagi kita hari ni tuan-tuan, hak mana yang dulu tak ada nak tegur hak dua golongan ni, lah ni cuba-cuba kita cari jalan untuk kita nak tegur, nak bagi selesai, biar sama-sama kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ni bukan orang lain. Mereka ni mungkin di kalangan anak-anak kita. Mereka ni mungkin di kalangan adik-beradik kita. Mereka ni mungkin di kalangan ibu kita ataupun ayah kita. Maknanya mereka ni duk bermain di sekeliling kita. Nak lari pitang mana pun tak boleh. Kita nak kena tempuh. Kita nak kena duduk dengan mereka ni. Sebab kita nak jaga agama kita. Kalau kita tak jaga mereka ni, rosak agama kita. Kalau kita duk reda dengan apa yang mereka buat, maknanya kita bersekongkol dengan mereka. Dan benda tu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun la yaslamu li dinin dinuh illa man haraba bidinih min syahiq ila syahiq wa min juhrin ila juhr fa in kana dhalik kadhalik lam tunadil ma'ishatu illa bisakhatillah fa idza kana dhalika kadhalik kana halaku rajul ala yaday zawjatihi wa waladihi fa illam yakul lahu zawjah wala walad kana halakuhu ala yaday abawai fa illam yakul lahu abawani kana halakuhu ala yaday qarabatih awil jiran. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala yu'ayyirunahu bidhiqil ma'ishah fa inda dhalik yuridu nafsahu al-mawarid allati yuhliku fiha nafsah atau kama qala. Hadis dhaif rawahul Baihaqi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata ya'ti 'alan nas zamanun. Nabi kata akan tetap sampai satu zaman di mana la yaslamu li dinin dinuh. Tidak akan selamat Islam yang kita duk pegang hari ni tak selamat illa man haraba bidini min syahiq ila syahiq wa min juhrin ila juhr. Nabi katakan mai satu zaman, satu waktu yang Islam hak kita duk pegang ni. Kita duk semayang, kita duk puasa, kita duk sedekah, kita duk bagus jaga hati kita ni. Nabi kata takkan selamat. Nabi kata melainkan kalau nak selamat Islam kita, nak selamat agama kita, min syahid ila syahid, kita nak kena lari, kita nak kena pindah daripada puncak gunung ke puncak gunung. Nabi kata kalau duk gagah tunggu tang tu nanti hancur Islam ada dekat kita ni. Wa min juhrin ila juhrin, daripada satu lubang ke lubang yang lain. Duk dalam satu lubang, nampak Islam dah tergugat, nampak kita dah tak boleh dah untuk nak amalkan Islam. Kita tak boleh dah nak mengamalkan Islam, nak kena lari pergi tempat lain pula. Dari lubang ke lubang yang lain kita kena lari semata-mata nak selamatkan Islam. Nabi katakan mai waktu tu. Fa in kana dhalik kadhalik, kalau dia tak ambil kisah, kalau dia tak lari, kalau dia tak pindah, Nabi kata lam tunadil ma'isyah illa bisakhatillah, dia tak boleh nak tegur kemungkaran yang berlaku depan mata dia. Nabi kata dia akan senantiasa hidup di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk nampak benda maksiat depan mata, duk nampak orang duk buat agama ni nampak macam tak betul, dia tak boleh nak tegur. Kalau dia tak tegur, rosak Islam dia. Kalau dia tak tegur, habis amalan-amalan dia. Dia nak kena lari, nak kena pindah. Tapi kalau dia gagah duduk, dia gagah tunggu, Islam dia itu hanya mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kana dzalika dzalik,
Nabi kata kalau dia gagah tak lari juga, Nabi kata kana halaqur rajul ala yaday zaujatihi wa waladih. Dia akan dihancurkan Islam dia itu di tangan isteri dia dan di tangan anak-anak dia. Ada satu orang isteri yang isteri dia tak boleh nak kontrol. Isteri dia tak boleh nak nasihat. Sampai dia pun termakan dengan hasutan isteri dia. Dia duk abang kata hang semayang lah. Dia kata abang kalau tak sayang kat saya, abang boleh cari orang lain. Tuan-tuan nampak tak? Kita duk fikir aku nak cerai hang pun, aku duk fikir anak-anak. Kita pun menikah dah lama dah. Dia tak boleh nak kontrol. Tapi kalau duk gagah tunggu juga, habis Islam kita. Dia duk peleceh mai. Kita ajak mai ke masjid, mai lah masjid. Dia kata pi ya, dia kata Allah hak pi masjid tu berlungguk orang jahat ni. Saya ni abang kalau tak semayang pun abang, tapi saya jaga mulut saya tak bergaduh dengan orang. Abang tengok orang hak semayang ni berlungguk duk bergaduh dengan orang. Dia pergi betul. Tuan-tuan, anak kita pula, anak perempuan kita, anak lelaki kita, kita duk urus semayang, dia buat tak ngerti, dia buat lagu nak lawan dengan kita. Kita nak kontrol dah tak boleh dah. Bila kontrol tak boleh ni, kita nak buat lagu mana? Senyap pergi lagu tu lah. Bila senyap pergi, kemungkaran duk berlaku depan mata kita. Daripada buat benda tak elok depan mata kita, kita nak tegur lagi, duk jadi tak apa nak cantik, duk pendam dalam hati, duk pendam dalam hati. Benda tu rupa-rupanya dilihat oleh Allah bisakhatillah. Nabi kata benda tu mendapat kemurkaan daripada Allah. Kita nak lari pergi mana? Dan Nabi kata fa illam yakul lahu zaujah wala walad. Kalaulah dia ditakdirkan tidak mempunyai isteri yang macam tu, tidak mempunyai anak-anak yang macam tu, kana halaquhu ala yaday abawai. Dia akan dihancurkan Islam dia itu di tangan kedua ibu bapa dia. Tentu ingat mudah nak tegur mak pak ni. Ayah dah tak semayang, tu nak tegur ke mana? Ayah tak semayang lah. Dia tahan kata apa? Habis. Dia kata hang kata apa habis? Tak mau dah. Main rumah kita pun tak mau dah. Kita pergi rumah dia pun lagu duk menyembang pun dia tak apa nak cantik dah. Kita kata ayah tu seduk pakai dah seluar pendek tu ayah oi. Tua dah. Dia kata dengan seluar pendek ni lah aku besarkan hang dia kata. Kita nak kata apa tu dah? Pasal seluar pendek ni lah aku turun pergi ke laut, seluar pendek ni lah aku duk pergi masuk dalam hutan, duk pergi cari makan, duk belah hang ni. Oh, hang dah pandai bercakap sikit, hang nak tegur aku ke? Tuan nak kata apa kalau begitu? Halo Ustaz Luqman suruh berbual dalam kuliah bagi derai lagi. Masalah dia pak kita tak mai, kita yang duk mai. Boleh faham tuan-tuan? Dah duduk juga malam ni. Kita ada mak kita duk bertengkar dengan jiran sebelah ke? Mak kita duk memperburukkan isteri kita, menantu dia ke? Kita nak pergi habaq mak. Sudahlah mak, mak, dia bini saya. Kita nak terang lagu tu. Mak kita ni dia pasal dia memang tak suka. Kita habaq dah dia tak suka kat bini kita. Satu, lepas tu duk kena cucuk pula dengan adik-beradik pula, kuatas pula. Duk abang kata ni menantu hang ni kata kat dia macam-macam. Yang kita tahu bini kita tak macam tu. Kita duk abang kat dia hang sabarlah dengan mak ni. Biasalah mak macam tu. Sampai bila kita nak suruh dia sabar? Tuan-tuan, dia main lagu tu sedih ni, dia naik juga. Dia kata, mak, kalau tak suka dekat menantu saya, kalau tak suka kat bini ni, tak apalah, kami pindah tempat lain. Kita berani ke kata lagu tu? Kata lagu tu lagi mak dia buat tarik muka lah, apa-apa semua. Dia kata, tu dia kata, pasal perempuan, hang boleh tinggal mak habis, tuan-tuan. Apa istilah dia kata apa? Ditelan mati bapak, diluah mati mak ke apa ke? Lain kali duk kemam ke tu lah. Weh tuan-tuan, payah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata fa illam yakul lahu abawani kana halakuhu ala yaday qarabati awil jiran. Nabi kata kalaulah dia tak ada masalah daripada segi isteri dia, daripada segi anak-anak dia, daripada segi mak pak dia, bagus alhamdulillah. Yang dia ada masalah pula daripada segi qarabati, daripada adik-beradik ni. Adik-beradik pula, tuan-tuan sekalian. Duk bergaduh dengan dia pula. Bila buat harta pusaka, duk bagi harta pusaka apa semua ni, dia kata lah ni macam ni lah.
Kak adik ni kita suruh bagilah dekat dia. Kita kata apa siapa tak bagi. Pula ada hak dia kita nak bagi dekat dia. Dah hantau dah ni aku nak abang pergi kat ni. Abang kita kata kat kita. Ni, waktu dia ni pergi kerja di luar apa semua, mak sakit, ayah sakit, ada dia tengok tak? Bila mak pak dah meninggal apa semua, waktu nak bahagi harta apa semua baru nampak batang muka dia. Lah ni tu suruh bagi dekat dia lah. Tuan-tuan, agak-agak kita nak kata apa? Kita nak kata tak boleh, tu hak dia, bergaduh dengan abang. Kita nak kata melok juga, mari kita balas sama-sama, bergaduh dengan adik pula. Kita tahu kata benda tu hak dia, walaupun dia tak jaga mak kita sakit, walaupun tak jaga pak kita sakit. Kalau kita duk senyap lagu tu dengan kebatilan yang berlaku, Tuhan duk marah kat kita, Tuhan duk murka pada kita. Kita duk main mengaji, duk dengar benda ni. Oh tuan-tuan, dah kali beli rumah di Sungai Petani, duk di sana. Nak buat aku mana ni? Kalau tak ada masalah tu pun, masalah jiran, tuan-tuan sekalian. Oh, dengan jiran. Jaga elok-elok lah. Dapat jiran hak bagus, alhamdulillah. Dapat yang tak bagus, merana kita, tuan-tuan sekalian. Cerita bak jiran ni pun macam-macam cerita ya. Dia tak puas hati dekat kita, dia buat macam-macam. Sagi dia pitak tong sampah depan rumah kita. Kenapa perasaan aku tu? Kita pun nak tegur je ni apa sampah tak ni. Dia kata biar pergi kat aku. Dia kata tanah aku. Dia kata tanah hang belah tu. Tapi memang dekat dengan rumah kita. Dia nak jadi tu. Macam aduk jadi masalah ni, duk bina tanah lot tu. Sebab tu orang duk pesan awal-awal. Bila beli tanah lot tu, mau duk pasang bim bagi awal lagi. Hambuh lambat sekali bergaduh. Macam-macam lah. Kan bumbung tu tak lama ikut rumah kita. Yang hujan main masuk ni sekali kita pergi katai keras sikit bumbung. Dia kata nak keras main 30,000. Dia buat gitu pula. Habis. Kita duduk semayang. Boleh tuan-tuan? Nampak macam berasap ni tuan-tuan. Siapa? Tak apa nak mudah duduk ni. Kita nak berhenti ke hari ni? Tak payah macam. Bila benda tu Nabi cerita macam tu, sahabat ni duk fikir betul apa yang Nabi cerita ni. Oh, sahabat ni duk fikir dengan mendalam, depa duk kata bukannya mudah nak jaga Islam. Duk mai semayang di masjid, tuan-tuan, duk nampak bagus dah dengan cara perwatakan, cara pakaian kita ni nampak Islam bagus dah. Rupa-rupanya duk bergaduh dengan orang di rumah, duk bergaduh dengan orang, bergaduh dengan jiran. Rupanya macam tu. Kita boleh kata, Ustaz, manusia tak perfect, Ustaz. Memang manusia tak perfect. Tapi adakah benda tu kita akan terus diam untuk mendapat kemurkaan daripada Allah? Jadi sahabat ni duk fikir. Sahabat ni tanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, kaifa dhalika ya Rasulullah? Yang mereka ni dapat kemurkaan Allah tu pasal apa, Ya Rasulullah? Maka Nabi kata, yu'ayyirunahu bidhiqil ma'isyah. Mereka mendapat kemurkaan Allah tu pasal apa? Pasal mereka ni dicela dengan kesusahan yang ada pada diri mereka. Mereka cuba nak ubah. Orang tak mau berkawan dengan mereka. Anak-anak tak mau. Bila nak pergi jalan mana-mana apa semua, anak nanti habaq kat mak, ayah nak pergi ke? Kita pergi ayah sekali. Leceh pergi dengan ayah. Pasal apa? Sagi ayah duk kira suruh berhenti R&R kira nak semayang dan nak apa. Kita nak cepat pergi ke sana. Duk kira berhenti nak semayang tu payah nak kena tunggu orang pula semayang pula queue lah ni. Nampak tak sekalian? Dia jadi masalah. Dan kita pun hak duk mengaji ni, kita pun hak nak jaga agama ni, dia jadi payah Ustaz nak bergelumang ni, payah sagi benda tak elok depan mata kita ni, kita jadi tak syok. Tuan-tuan nampak tak? Menyebabkan orang jadi susah dengan kita. Tapi bila kita duk ingat orang jadi susah, Nabi kata apa? Bila dia duk rasa orang susah dengan kita, dengan diri dia, orang duk susah dengan diri dia, maka dia meredakan kemaksiatan yang berlaku depan mata dia. Pasal itulah Nabi kata apa? Fadzalika yuridu nafsahul mawarid allati yuhliku fiha nafsah. Menyebabkan dia reda dan terpaksa diam dengan kemurkaan yang berlaku depan dia, menyebabkan yuhliku fiha nafsah, dia diberi kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh faham hadis ni? Oh tuan-tuan, bukan mudah nak jaga agama, bukan mudah. Dengan kawan-kawan pun bukan mudah. Duk sekali dengan kawan-kawan ni tuan-tuan, nak tegur kawan tu sekali kawan ni berasa hati tak mau berkawan dengan kita, dia jadi lugu tu, dia jadi duk telan aku tu
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah yang kita baca tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 19. Kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 19, kitab Jawi muka surat 218. Manakala kitab Arumi muka surat apa? 337. Kita duduk dalam masalah 249. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, bab ma jaa fi karahiyati lubsil mu'asfar lirrajuli wal qasiyyi, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas tegah memakai pakaian warna kuning bagi laki-laki dan memakai sutra qasi. Kan malam ni mai dia pasal kita dah gazet dah bulan lepas. Dia kata jahanam aku ada baju kuning, dia kata. Baju kuning ni lah aku paling minat, dia kata. Ustaz nak baca hal tu pula dia nak tengok ni sebab cara gazet tu tegahan, maknanya tak apa boleh pakai baju kuning. Kan? Jadi kita pun duk fikir lagu mana ni boleh tak boleh. Tapi hari tu aku tengok Ustaz Luqman pun pakai baju kuning, dia kena pakai model tu ya. Kan ustaz pakai baju kuning, dia dah lagu mana dia tahu ustaz pun tak boleh pakai. Dia tak boleh pakai tu yang tak syok dengar lah. Baik, mari kita dengar dulu tuan-tuan apa makna dia. Dia kata apa? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah bersalah-salahan ulama, yakni ulama ni duk berselisih pandangan pada memakai pakaian yang bercelup warna kuning bagi orang lelaki-lelaki. Maknanya ulama ni pun dia berpandangan tu, ada pandangan kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ulama pun dia berselisih pandangan dia bang. Dia kata telah bersalah-salahan ulama pada memakai pakaian yang bercelup warna kuning bagi laki-laki, seperti mana di dalam masalah-masalah yang akan datang kenyataannya satu persatu. Dalam masalah yang akan main ke depan ni, dia akan cerita kat kita secara detail satu persatu yang kata pakaian kuning ni. Maka sebelum diterangkan khilaf ataupun sebelum diterangkan perbezaan, perselisihan pandangan ulama itu, maka disebutkan dan diterangkan hadis bagi ulama yang mengatakan tegah bagi laki-laki memakai pakaian kuning itu. Rupanya ada hadis yang kata tak boleh pakai pakaian kuning ni. Jadi ulama yang kata tak boleh pakai pakaian kuning, dia buat main satu hadis. Iaitulah hadisnya yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Abdullah ibni Amru qal marra rajul wa alaihi saubani ahmaran fasallama ala nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yarudda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia adalah Abdullah ibnu Amru radhiyallahu anhuma. Katanya telah lalu satu orang laki-laki dan atas tubuhnya dua helai kain merah yang kekuning-kuningan. Tuan-tuan tambah macam tu. Kan? Dia pakai baju merah yang warna tu nak kuning-kuning, merah warna nak kuning. Yang dipakai olehnya ada satu orang laki-laki, dia berjalan depan Nabi SAW dalam keadaan dia duk pakai baju yang merah kekuning-kuningan. Maka memberi salam ia ke atas Nabi SAW. Bila dia nampak Nabi, dia pun angkat tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan? Dia tengok-tengok Nabi, dia bagi salam. Maka tidak dijawab oleh Nabi SAW atas salamnya. Nabi pun lagu dia bagi salam ni lagi, Nabi buat lagu tak erti, buat lagu muka tak apa nak syok dengan dia ni. Kerana terbilang perbuatannya itu maksiat, dengan kerana itu tidak dijawab salam itu oleh Nabi SAW. Itu di antara tanda tu. Kan kita pun tengok juga kalau orang ni tak syok dengan kita ni, kita pergi Assalamualaikum, dia buat muka kering gitu. Ada yang tak kena tu. Ada yang tak kena. Tapi abang ada, awak ni pasal apa ni aku bagi salam kat hang tadi, hang buat muka tak erti. Buat muka tak erti lah, hampa tadi pergi kenuri tak ajak aku pun. Rupanya tu ada jenis lagu tu. Dia jenis orang kata apa, merajuk ni, merajuk waktu hujan ni lagu tu lah. Jadi Nabi pun lagu tu dia ada sifat macam tu. Dia nampak tak apa nak cantik ni, Nabi dia buat tak erti tu. Jadi sahabat tahu ni ada benda tak kena ni. Dan benda yang tak kena tu disebabkan apa? Disebabkan kerana kawan ni sudah pakai baju warna kuning. Entah. Maka kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan, lagi gharib daripada ini wajah. Hadis ni bertaraf hasan.
Kata Abu Isa At-Tirmidzi lagi, dan bermula makna itu di sini, iaitu di kalangan ahlul ilmi, daripada ulama yang mujtahid, bahawasanya mereka itu menegah memakai pakaian yang warna kuning. Berdasarkan kepada hadis ni, maka di kalangan ahlul ilmi, di kalangan ahli-ahli hadis kata apa? Memang baju kuning ini ditegah pakai. Tak boleh pakai langsung, dia kata. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memikir mereka itu bahawasanya barang yang dicelup dengan merah, dengan warna tanah, kemerah-merahan dan lain daripada yang demikian itu, maka tidak mengapa dengannya apabila adalah ia warna kuning-kuning itu. Kalau dia asal warna kuning, kita pergi celup warna lain ke atas warna kuning. Maknanya tuan-tuan, kita pergi dia baju warna kuning, kita pergi celup warna merah ke apa-apa. Jadi dia jadi color tu kelain. Bukan baju warna merah kita pergi celup kuning, kita pergi tampung dengan kuning. Yang tu yang salah. Tapi kalau asal mai tu kuning tak apa. Boleh faham tuan sekalian? Jadi ulama kata macam tu. Kan? Pasal apa yang ulama ni dia bahas lagu tu? Pasal apa? Rupanya ada hadis yang lain tapi tak dimasukkan ke dalam ni. Pasal apa yang Nabi tak bagi pakai baju kuning ni? Di antara dia kerana pada zaman Nabi itu, para pendeta di kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka memakai pakaian-pakaian kuning. Jadi Islam baru mai waktu tu. Bila Islam mai waktu tu, Nabi nak kalau boleh bagi ada beza orang Islam dengan orang kafir ni. Kan? Walaupun hang ada baju kuning, tapi oleh kerana orang kafir duk pakai baju tu, oleh kerana pendeta duk pakai baju tu, oleh kerana rahib duk pakai baju tu, hang jangan duk pakai. Menunjukkan kata kita ni Islam, kita tak mau ikut cara depa. Tak nampak dah? Jadi ketatnya Islam waktu tu. Tapi zaman lah tak ada apa dah. Kan, saya duduk balun warna kuning tu sekali dengar kat Tengku Sultan ke Agong ke apa, jahanam dicabut kerakyatan saya pakai duduk di Burkina Faso lepas ni. Kan, tuan-tuan pula lagu duduk snap gambar kita pula lagu duduk bubuk. Oh, selama ni baju kuning ni tak boleh. Duk ingat ke kuning ni daulat apa ke? Bubuh pula nama kita dipetik oleh kuliah Ustaz Luqman, jahanam. Tunggu. Duk esok tuan-tuan jumpa saya di airport bayar lepas. Ustaz pergi mana? Burkina Faso dapat surat. Kan, kita cerita zaman waktu tu kan. Jadi Nabi tak mau bagi ada sama dengan orang yang lain. Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi kata apa? Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum itu, maka dia adalah di kalangan kaum tu. Nabi cukup tak suka. Tuan-tuan, dululah zaman dulu punya, sampai orang pakai tie dan pakai coat ni. Kan, kalau pakai macam tu ni, sampai orang kata apa? Orang kata Yahudi tu. Pasal apa? Pasal waktu tu kita mula nak mengenai Islam. Bila kita mula nak mengenai Islam, bila orang pakai dengan coat, dengan pakai tie apa semua, yang ni menunjukkan pakaian orang barat. Jadi ulama-ulama waktu tu dia pakai. Siapa yang pakai macam ni, maknanya hampa ni tali barut kepada orang barat. Jadi jangan duk pakai. Dia haramkan tulis macam tu. Tapi bila zaman lah ni tuan-tuan sekalian dah jadi berubah dah. Ramai orang Islam Mesir pun banyak pakai macam tu. Kan, orang Islam di Arab Saudi pun banyak yang pakai macam tu. Maknanya pakaian itu sudah dimajoritikan oleh orang-orang Islam. Maka hukum dia waktu tu sudah berubah. Boleh faham tuan sekalian? Sekali tuan-tuan kata, Ustaz kalau pakai seluar pendek boleh kot. Pasal orang jalan baru ramai pakai seluar pendek. Pula dah. Hak tu dah. Hak berkenaan dengan aurat dah. Ni cuma pakaian, cara pakai je. Baik. Seterusnya 250 masalah dia kata. Memakai laki-laki akan pakaian warna kuning-kuning itu apa hukumnya? Ni dia nak ramai pandangan-pandangan ulama ni macam mana. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ulama pada pakaian warna kekuning-kuning itu, maka telah mengharuskan akan dia oleh jumhur ulama di kalangan para sahabat Nabi dan di kalangan tabi'in dan di kalangan ulama yang kemudian daripada mereka itu. Dan dengan dialah kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Dia kata, nampak? Maknanya di kalangan sahabat Nabi, di kalangan tabi'in, di kalangan jumhur ulama, di kalangan Imam Syafi'i sendiri, Abu Hanifah, Imam Malik. Depa kata apa? Harus pakai pakaian kuning. Kita pun tarik nafas. Nasib baik aku tak jual lagi. Nasib baik aku tak bakar lagi baju kuning ni. Baik, tapi ada guideline dia. Boleh pakai baju kuning, bukan tak boleh pakai. Tetapinya dia kata, dan telah berkata ia lain daripada warna kekuning-kuning itu, lebih afdal daripada dia. Pula memang tak bagi ya. Dia berkata, tapi kalau ada baju warna lain ambil pakai. Dia kata lagi cantik, jangan duk pakai warna kuning ni. Kan? Dia kata lagu tu.
Nampak macam tak apa nak bagi ke lah. Kata, boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau ada baju lain, carilah baju lain. Tak apa nak setuju ya dengan kuning tu pun. Dan pada satu riwayat daripadanya, di kalangan mereka juga ada satu pandangan, bahawasanya diharuskannya memakaikan dia, yakni pakaian yang kuning itu, di dalam rumah-rumah dan di halaman-halaman. Pakai tu duduklah rumah sudah. Maknanya nak pakai baju kuning, teringin sangat nak pakai baju kuning. Pasal apa? Pasal kulit kita putih, tuan sekalian. Bila kulit putih ni pakai baju kuning, dia sambak sikit, nampak lagi putih, cantik. Ada pandangan kata apa? Nak pakai boleh, tapi pakai duduklah rumah sudah. Ataupun di halaman. Maknanya pakai duduk kat rumah sudah. Jangan duduk pakai keluar pergi makan kenduri ke apakah. Payah. Kan? Jadi cerita dia macam tu. Dan dimakruhkan dia. Ni tak apa nak cantik. Dan dimakruhkan dia memakai di dalam perkumpulan dan pasar-pasar dan seumpamanya. Makruh, tuan-tuan sekalian. Kita boleh duduk garu kepala hari tu, aku pakai baju kuning waktu bersih di Kuala Lumpur tu. Mana? Siapa habis bersih tu? Aku tak setuju kat saya ni. Dan dia bukan politik saja nak abang pasal bersih tu warna kuning dia. Pasal tak berwarna putih. Kan? Tuan-tuan marah kat saya langsung. Lu jegil tu tak syok, tu tak syok. Kan? Kan? Baik. Dan dia kata, dan telah, dia bukan kata haram, cuma makruh je pakai kuning tu. Yang cerita ada lagu tu lah. Dan telah berkata satu jamaah di kalangan para ulama, ialah makruh jua ia akan sebagai makruh tanzih. Makna dia makruh yang memang kena tinggal. Kan? Ustaz, hari tu ramai duk pakai baju kuning hari tu ni. Ustaz-ustaz pun pelungguk dia kata. Untuk guru pada pakai baju kuning dia kata. Tuding jari dia kata. Lah ni ustaz. Tak syok. Saya baca ni Idris Marbawi. Contoh yang kata Ustaz Luqman kata. Syekh Idris Marbawi yang kata benar ni. Boleh faham? Kalau nak marah kat Syekh Idris Marbawi. Jangan marah kat Ustaz Luqman Marbawi ni. Kan? Kadang orang dia kena faham begitu lah. Dan telah ditanggung oleh mereka itu akan tegah itu. Ini maknanya kerana bahawasanya sabit bahawasanya Nabi SAW telah memakai pakaian merah, dan tersebut di dalam dua hadis yang sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Maknanya tuan-tuan, pakaian merah ke kuning, kuning ke merah-merahan tu Nabi SAW pun pernah pakai. Cerita dia begitu. Pasal tu Nabi pakai, tapi Nabi tak apa nak syok, tak apa nak suka. Sebab itulah dia jadi makruh. Dia tak jadi haram. Boleh faham tuan sekalian? Baik. Dan diriwayatkan daripada Sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah melihat aku akan Nabi SAW mencelup ia dengan kain kuning. Ada umai satu hadis, Nabi pun pernah pakai pakaian yang warna kuning. Maknanya diperbolehkan pakai pakaian kuning, cuma makruh. Makruh ni apa? Kurang pahala. Cerita dia macam tu. Boleh faham tuan sekalian? Kan? Cerita dia macam hadis, cerita apa? Cerita tentang Allahumma salli ala Muhammad. Macam kencing berdiri lah. Kan kencing berdiri. Orang tanya apa hukum kencing berdiri? Kita kata kencing berdiri ni hukum dia makruh. Cerita dia macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi pun pernah kencing berdiri. Kan? Tapi Nabi kencing berdiri pun sekali je. Seumur hidup. Kita ni tiap-tiap hari. Kita pula lebih kata, Nabi pun kencing berdiri, dia kata. Jadi biasa. Duduk petik dia dengan Nabi macam tu. Nabi kencing pun ada sebab-sebab yang tertentu. Kita kencing ni pasal kita malas nak londek seluar, nak duduk tinggung. Betul tak betul? Kira masuk dalam bilik ayak masjid, kita duduk pancut kat dinding tu ya. Kan? Lepas tu duduk cerok pula, cerok dekat mangkuk tu. Lepas tu kat dinding tu yang dia jadi corak graf COVID-19 tu. Kan? Masalah kita. Dan kata Al-Khitabi, bermula tegah itu kembali kepada barang yang dicelup daripada pakaian, kemudian daripada tenunnya. Yang banyak lah dia cerita. Pakaian tu tenun ke apa semua, yang tu panjang. Tuan-tuan, kita skip yang tu. Kita masuk kepada 251. 251 masalah. Memakai qasi. Tadi kan ada dua kan. Nombor satu, memakai pakaian kuning. Tuan-tuan, clear pakaian kuning? Baik, saya nak buat khulasah sikit tentang pakaian kuning ni. Pakaian kuning ni boleh dipakai. Kata ada ulama hadis seorang, ulama hadis. Dia kata apa? Pakaian kuning yang diharamkan itu adalah berdasarkan kepada zaman itu. Zaman Nabi SAW, Nabi tak bagi pakai. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Dan kita kalau nak pakai, boleh tak boleh? Boleh pakai, bukan tak boleh. Tetapi, dia ulama hadis tu apa? Tetapi, jikalau pakaian itu dipakai dalam satu kampung dan kampung tu pakat pakai pakaian kuning untuk nak buat benda-benda yang haram, maka kita tak boleh pakai baju kuning waktu tu. Dia mai ada satu hari ke Jalan Baru ni dia buat kenuri basuh kampung ke apa ke.
Kan? Bila basuh kampung tu semua pakai pakaian kuning. Kan? Dia bagi satu bajunya cok, ada cok pakai kuning semua. Jadi kita buat basuh kampung. Basuh kampung tu maksud dia apa? Kita buat ritual menghalau jin, jembalang, tanah apa semua ni. Lepas tu kita korban lembu pula seekor. Jadi kita makan ramai-ramai. Benda tu benda syirik, benda tu benda tahyul. Dan kebetulan depa ni pula pakai pakaian kuning. Maka kita diharamkan pakai pakaian kuning pada hari tu. Boleh faham tuan sekalian? Hari pakai pakaian kuning maknanya kita termasuk dalam kumpulan tu ataupun dalam golongan tu. Dua saya nak sebut. Banyak yang duk jadi apa tuan-tuan? Ketika mana kewafatan seseorang ataupun kematian seseorang. Tuan-tuan perasan tak? Bila mati tu lagi satu grupnya duk pakai pakaian yang hitam. Nak abang kata apa? Kami ni bersedih. Nampaklah. Sedangkan benda tu tak mai daripada agama pun. Tak mai daripada agama. Yang kita duk tengok apa yang duk pakai pakaian hitam ni mai daripada mana? Mai daripada perangai orang-orang Kristian. Orang Kristian. Saya di Indonesia dulu, bila ada kematian ni, orang-orang Batak ni, mereka ni kebanyakan orang Kristian. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan. Mereka ni kebanyakan orang Kristian. Bila meninggal tuan-tuan, rupanya amalan Kristian dia tu dicampur dengan adat Batak mereka ni. Adat Batak ni macam mana? Dia akan simpan mayat tu selama seminggu di rumah dia. Dan sepanjang seminggu tu, mereka nanti akan cucuk ni. Nak bagi awet mayat, bagi dia gebu, bagi apa, dia cekang balik, mereka akan cucuk mayat tu. Dan mereka akan pakai pakaian yang hitam. Sepanjang itulah akan dimainkan lagu-lagu yang mana si mayat ni atas waktu hidup dulu dia suka lagu tu akan dimainkan. Dan siapa hak main ni kalau duk berasa satgi kami tak jumpa dia dah, kami duk rindu kepada dia, kita boleh angkat mayat tu dan juga menari sekali dengan mayat tu. Dah, ceduk hari tu depan rumah saya tu ada orang Batak. Orang apa nama dia Kristian, lepas tu dia pula duk buat amalan. Kita pun duk tengok ramai orang duk pergi. Seminggu tuan-tuan dia tahap mayat tu. Lepas tu satgi ada siapa pergi angkat mayat tu, duk menari lah apa dengan mayat tu. Itu amalan tu. Tiba-tiba kita orang Islam pula kita pun duk nampak lagu sempoi pakai hitam ni, nampak ranggi lain macam ni. Lepas tu pak kita meninggal, pakat duk pergi tempah baju di apa nama Paris ke apa kah. Kan? Abang kata siap-siap dah, kata ni baju nanti pak kita meninggal, kita mau duk pakai baju ni ramai-ramai biar nampak skala. Penuh kok kubur nampak hitam ya. Serupa dengan kebau balak punya duk ada tu. Tuan-tuan tak? Amalan tu tak mai daripada Islam. Kita pula celah tu bila nampak lagu tu terus duk pakai hitam. Sekali depa kata apa? Kita pun pergi kebau balak robang depa. Boleh faham tuan? Cerita dia macam itulah. Termasuklah pakaian kuning ni pun. Okey, selesai. Baik, kita tengok sikit 251. Saya nak baca sikit tentang qasi. Apa makna qasi ni? Baik, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, qasi itu dibaca akan dia dengan fathah qaf dan juga kasrah. Qasi pun boleh baca, qisi pun boleh baca. Jadi dua bacaan kita boleh. Dan bermula yang kami sebutkan daripadanya iaitulah fathah qaf. Imam apa nama Syekh Idris dia kata apa? Dia kata saya duk baca hadis ni, dia kata bacaan qaf. Qaf tu fathah, qasi. Iaitulah yang sahih lagi masyhur. Yang Nabi sebut yang sahih lagi masyhur ni adalah qaf tu dalam bari fathah, iaitulah qasi. Dan bermula yang kami sebut, dia kata apa? Dan setengah ahlu hadis dibacanya dengan kasrah qaf itu. Ada di kalangan ulama hadis yang baca qaf tu kasrah, qisi. Jadi dua bacaan kita boleh baca. Kata Abu Ubaid, ya inilah ahlul hadis membaca dengan kasrah qaf dan orang-orang Mesir membaca akan dia dengan fathah qaf. Tu dicari perbezaan tu. Dan telah bersalah-salahan ulama pada tafsir qasi itu. Maka yang betulnya iaitu barang yang telah disebutkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim sebut apa? Dia tu kata qas. Qaf tu bagi fathah. Dan katanya maka ada pun qasi itu. Okey, dia bagi ta'rifan. Yang kata qasi atau qisi ni makna apa? Qasi itu iaitu kain yang beragi-ragi, kain yang bercampur-campur, yang dibawa orang akan dia daripada Mesir dan juga daripada Syam. Kain yang dibeli daripada Mesir, daripada Syam. Yang ni cerita dia zaman dulu lah. Kain tu beli di sana. Dan kata ahlul lughah, yakni ahlul bahasa. Dan gharibul hadis, iaitu kain yang ada ragi, yang ada bercampur daripada kain sutera. Yang kata qasi itu makna apa? Iaitu kain yang banyak dalam tu diperbuat daripada sutera. Itu makna kain tu.
Kalau abang dari tadi kan mudah duk kisi tak habis-habis kan. Pening kepala kami, abang bagi mudah lah. Tuan-tuan, dia kitab lama ni macam tu lah. Dia duk ulang-ulang tu pasal hak duk dengar ni pun orang-orang lama. Kan? Jadi dia duk ulang bagi faham betul-betul. Kan? Dan dia kata apa lagi di sini? Dia kata diperbuat akan dia di negeri Mesir. Pasal zaman tu negeri Mesir lah paling banyak duk buat kain sutera ni. Dan di negeri Mesir pada satu kampung yang di tepi laut yang berhampiran dengan negara Tunisia, dia kata. Dan kata qil, ada pandangan lagi kata apa? Iaitu kain, atau bukan kain kitab, iaitu kain cotton. Kaf ta alif nun, cotton. Kain, tadi dalam ni dibaca katan lah. Kain katan yang bercampur dengan sutera. Kain cotton yang bercampur dengan sutera. Tentu ingat Syekh Idris Mabawi tak aktif Orang Putih. Dia pengguna kain cotton tu. Dan kata qil, ada pandangan lagi, iaitu kain yang daripadanya sutera yang huduh. Ada kain sutera, tapi kain tu dia kedut teruk sangat. Tu maksud dia macam tu. Makna dia qasi tu apa dia? Kain sutera. Kain sutera memang diharamkan untuk orang lelaki nak pakai. Maka ini qasi, jika ada suteranya lebih banyak daripada katannya, daripada kain cottonnya, maka ditegah daripadanya memakainya ialah tegah yang haram. Kalau dia kain dan bercampur dengan sutera itu, kebetulan sutera itu lebih banyak daripada kain hak sebetulnya, maka orang lelaki tak boleh pakai haram. Teringin nak pakai juga kan, saja teringin nak pakai juga. Kita ni kadang-kadang kita bubuh baju kemeja ke apa ke, ataupun bubuh baju Melayu ke, di collar ni nak bubuh juga yang kata setera tu sikit. Boleh tak boleh? Tapi kalau ikut pandangan hak pertama ni, dia kata apa? Dia kata kalau banyak melebihi kain hak lain, maka jadi haram. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Baju hak lain semua sutera, tiba-tiba mai tang collar ni kain, yang tu haram. Tapi kalau kita nak pakai tang collar ni saja, iaitu sutera, hak lain semua kain, boleh tak boleh? Mari kita tengok penerangannya. Dan jika tidak banyak, maka iaitu makruh, ia akan sebagai makruh tanzih. Tapi kalau sikit nak bubuh, tak ada masalah, boleh. Kan kadang-kadang orang suka tengok baju kan, nampak baju, baju nampak sempoi ni. Nampak collar pun nampak terangkat bagus ni, dia kata, tengok collar lah kain apa ni yang pegang, tengok, sutera di collar ni saja sutera. Tak ada masalah. Kan? Dan bermula dalil yang menunjukkan atas tegahnya itu, iaitulah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Ali qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khatamiz zahab wa 'anil qasi wa 'anil mathirah wa 'anil ji'ah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat, daripada seorang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi saudara sepupunya dan juga menantunya yang jadi suami kepada Siti Fatimah. Hadis ni riwayat daripada seorang sahabat yang nombor satu dia jadi khalifah. Selepas siapa? Selepas Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan dia juga merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Pak dia tuan-tuan, Abi Talib, pak menakan Nabi. Dan dia juga merupakan menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri suami kepada Siti Fatimah, iaitulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nama dia adalah baginda Ali karamallahu wajhah. Dia yang meriwayatkan hadis ni. Katanya apa dia? Dan telah ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memakai cincin mai. Nombor satu, tuan-tuan kena ingat, kita orang lelaki tak boleh pakai cincin mai. Cincin mai apa saja yang ada mai tak boleh pakai. Ada orang tanya, ustaz, suasa boleh pakai tak boleh pakai? Orang tanya lagu tu. Kan? Dia sudah pergi ikat satu batu yang dia beli di mana dia jumpa. Ada bangla mana pergi jual kat dia tu. Bangla tu kata ni batu nu daripada mana? Daripada Hajarul Aswad punya tu. Batu Hajarul Aswad. Dia pun sudah pergi bubuh suasa kan. Jadi dia pakai dia tunjuk ke orang tuan. Jadi ulama menyatakan suasa itu adalah haram pasal dia bercampur dengan mah. Boleh faham tuan? Dia disebut sebagai mah putih kalau tak silap kan. Jadi benda tu adalah haram, jangan buat macam tu. Boleh faham nah? Cincin mah jangan duk pakai. Orang tanya pula, ustaz, gigi mah ke mana? Ada orang pakai gigi mah tak? Kalau ada pun dia takkan senyum hari ni. Kan dia akan tutup. Jadi kesenyum pun dia akan tutup dengan lidah gigi mah dia. Tuan-tuan, gigi mah ni pun dia jadi pelik ya. Tuan-tuan janganlah bila orang meninggal tu pergi ambil pelayar pergi cabut gigi dia. Ada hak jenis-jenis agresif ni. Biar apilah dia dah meninggal sudahlah. Dak ustaz, tak boleh benda mah ni tak boleh ada dekat mayat ni. Lagi seksa mayat. Yang hampir cabut pelayar tu tak seksa ke? Kan dia pergi ambil pelayar tu, dia pergi nganga tu, orang tengok hang dah buat apa? Cabut gigi mah tu. Dia kata tak boleh ni, haram ni. Dia kata dia duduk pakai, nanti dia masuk dalam kubur duk kena azab teruk. Oh,
Oh ya kah? Okey tak apalah, dia pun rupanya gigi mai tu dia bulan pakit dia pergi gadai. Ni pun satu ni juga tuan. Baik. Dan dia kata apa? Diharamkan laki-laki itu memakai pakaian qasi daripada kain qasi. Qasi mana? Kain sutera. Kita tak boleh pakai. Okey, tak boleh pakai. Dan juga daripada lapik dan lapik pelana sutera. Dan daripada lapik pelana sutera, maknanya buat lapik apa-apa daripada sutera atas badan kita pun tidak boleh. Dan juga daripada yang tu bir. Bir. Tuan-tuan ingat bir tu orang putih? Bahasa Jalan Baru ke bir ke apa? Dan Syekh Idris pun guna bir. Iaitulah bir itu adalah air tuak yang dibuat daripada syair, yakni gandum di negeri Mesir. Kan rupanya ayak yang memabukkan tu ayak tuak tu. Kan Syekh Idris panggil bir, tuan-tuan panggil tuak. Jadi siapa lagi hebat? Syekh Idris lagi hebat pada tuan-tuan. Yang ni pun termasuklah ayak apa? Ayak ketum hak kita duk minum tu. Aku tak apa nak angguk tahun ni. Saya celakui pula dia keluar main. Adakah Ustaz Luqman Kurih, dia kata Ustaz Luqman ke darah ketum? Harun betul ya. Minta maaf sebutlah. Lepas tak jumpa lama. Hajar ni hak kaki-kaki Luqman ni. Ustaz, nampak sakit ke? Tak, kata duk diet. Betul ke? Nampak lagu ke darah ketum? Ke darah ketum kata kat saya. Aduh, terbakar juga kita ni. Ketum apa? Kita ketum pun tak saya tengok kan. Baik tuan-tuan ingatlah. Maknanya ayak tu ayak yang memabukkan. Yang memabukkan yang diperbuat daripada syair. Syair ni apa? Syair ni apa? Iaitulah gandum. Kita dah baca tentang ni. Dan apa juga yang selain daripada tu, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Benda yang banyak pun memabukkan, maka hak sikit juga dikira sebagai haram. Kan? Tak kisahlah. Kalau ayak ketum, tuan-tuan duk kata ni, kadang-kadang orang duk mempertahankan ni, geng-geng al-ketumi ni. Kan duk pertahankan ketum apa semua ni, dia pun kata dak nak bagi sihat badan. Awak ubat di hospital balik pulau habis dah kah? Kan? Kok lah ada satu doktor kata ni, Haji sakit apa? Kata kecil mana nak kena potong kaki apa semua. Oh ya kan, tak apa. Doktor tu main tu tulis, Haji ketum kena minum lah 3 hari sekali ke apa ke, 2 pagi 3 camca, tinggal ada sebut lagu tu kan. Kalau ada lah doktor bagi lagu tu, saya nak minta siapa nak minum ya. Doktor tak kata apa lagu tu. Kita sendiri yang duk jadi doktor ketum ni. Tak main dah lepas ni Jalan Baru. Kan main pun dia sekat tang Sungai Burung mampus saya. Dan abang lagu tu lah pasal duk jadi trend tuan-tuan sekalian. Minum di kedai makan lah dia apa semua duk pergi letak atas meja duk buat tak erti lah. Orang duk pergi tengok pula ayak tebu. Dia kata amboi ingat kita baru beranak kemarin konon ayak tebu duk pemburung lagu tu. Dia kata nak try sikit boleh. Sikit pula. Bagilah banyak kalau yang tebu. Kita minum-minum tuan-tuan sekalian. Lah kali bukan kita pegang steering. Pegang carrier belakang. Duk tolak motor tak lepas-lepas rupanya. Karut semua tuan. Jaga dia tu. Benda tu memudaratkan kita. Duk pergi cari benda mudarat. Apa benda yang manfaat ni berlumbuk-lumbuk duk ada. Boleh nak? Betul dia kata apa lagi? Dia kata Abu Aisyah At-Tirmidzi dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dalam hadis ni ada apa? Ada 3 benda yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1, cincin mah jangan duk pakai. Nombor 2, pakaian daripada setera. Nombor 3, jangan duk minum minuman yang memabukkan. Maknanya hak kita baca ni tentang baju setera ni memang tidak boleh dipakai. Kalau sikit dibenarkan oleh agama kita. Baik. Tuan-tuan, kita akan cerita pada bulan hadapan pula insya-Allah, iaitu masalah dia kata 7 perkara yang disuruh oleh Nabi SAW dan 7 perkara yang ditegah oleh Nabi SAW. Apa benda 7 perkara yang Nabi suruh, apa benda 7 perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dalam pertemuan kita ini, diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, memperbetulkan segala kesalahan-kesalahan kita, bagi kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita nak jaga Islam ni tuan-tuan, biar semua orang boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.